الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat lagi sambung majlis pengajian talaqi ini untuk sesi yang ketiga, iaitu Mishkat Masabih. Jadi oleh kerana hadis yang pertama yang dimuatkan di dalam kitab Mishkat Masabih ini, secara kebetulan hadis itu juga ada di dalam matan Arba'in ataupun hadis 40. Jadi kita ada photostat. Siapa-siapa yang tak ada boleh dapatkan di luar tu. Iaitu hadis yang pertama, an Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada Amir Mukminin. Jadi para ulama menyebut Sayyidina Umar yang merupakan Khalifah Islam yang kedua setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dialah khalifah yang pertama yang diberi gelaran dengan Amirul Mukminin Al-Khattab, dan juga diberi gelaran dengan Al-Faruq. Sayyidina Umar Al-Faruq daripada perkataan faraqa, maknanya yang menceraikan ataupun membezakan antara hak dan batil. Bila ada orang Yahudi, berdasarkan kepada apa yang dilaporkan oleh ulama-ulama tafsir, berkelahi dengan seorang munafik, lalu perkelahian mereka, krisis yang berlaku di kalangan mereka berdua ini, dibawa kes ini kepada Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah mendengar hujah kepada dua-dua pihak, Rasulullah mendapati bahawa orang Yahudi berada di pihak yang benar, orang munafik tak puas hati. Lalu diajak pula orang Yahudi ini supaya berhukum di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu dibawa kepada Sayyidina Umar. Bila sampai di rumah Sayyidina Umar tanya, adakah kamu tanya Muhammad terlebih dahulu? Lalu mereka berdua kata, ya, telah dikemukakan permasalahan ini kepada Muhammad, lalu Muhammad telah memutuskan bahawa Yahudi yang benar, orang munafik ini salah. Jadi Sayyidina Umar kata, adakah begitu? Mereka berdua kata, ya. Lalu Sayyidina Umar kata, makanakuma, tak apa, kamu duduk di tempat kamu berdua ni, Yahudi dengan orang munafik ini. Lalu Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia. Bila masuk dalam rumah dia, Sayyidina Umar mengambil pedang, dia cantas orang munafik ini sebab tak terima hukum yang telah diputuskan oleh Nabi SAW. Jadi sebahagian daripada ulama tafsir kata peristiwa ini menjadi asbabun nuzul kepada ayat alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Adakah kamu tidak melihat, wahai Muhammad, orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran dan juga kepada kitab yang terdahulu sebelum kamu, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi yang terdahulu, Taurat, Injil dan Zabur.
yuriduna an yatahakamu ila taghut, tetapi mereka mahu berhakim dengan hukum taghut. Sedangkan hukum taghut ini Allah Ta'ala kata, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Dalam Al-Quran, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya mengkufuri taghut. Tolak peraturan undang-undang yang dikemukakan oleh taghut. Taghut ini para ulama tafsir kata, selain daripada undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut undang-undang taghut ataupun undang-undang jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kamu kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Jadi Sayyidina Umar pencantah tengkuk dia. Wahai Muhammad, kamu tak tahu, kamu perhati tak? Kamu tahu ataupun tidak, ada di kalangan manusia ini mengaku beriman kepada Quran dan kitab yang terdahulu, tetapi mahu berhukum dengan hukum taghut. Kita ni kalau kita betul-betul beriman, hukum Islam kita kena terima, tuan-tuan. Hukum Islam yang ada dalam Quran, hudud, kisah kena terima. Sebab kita beriman kepada semua ayat Quran. Kita tak boleh tebuk-tebuk, ambil separuh-separuh, sebahagian-sebahagian ayat, sebahagian-sebahagian hukum diterima, sebahagian hukum yang lain ditolak. Kalau itu tindakan kita, perbuatan kita, tindakan itu sama dengan orang Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Adakah kamu beriman sebahagian daripada Alkitab, kamu kufur sebahagian yang lain? Sebahagian hukum diterima, hukum Allah, sebahagian yang lain ditolak, tak terima semua. Tidaklah orang yang melakukan demikian itu, kata Allah, melainkan mereka hina hidup di atas dunia, dan di akhirat besok mereka menerima azab yang pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam itu keseluruhannya. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan, bertindak mengambil sebahagian hukum, menolak hukum yang lain, itu kerja syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sedangkan syaitan itu musuh kamu yang terang. Berhubung dengan masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, dengan perundangan, terlalu banyak yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi sesungguhnya manusia tidak dianggap beriman sehingga mereka menerima apa yang diputuskan oleh engkau, wahai Muhammad. Terima dengan mulut, lepas tu dalam hati tidak berlaku kesempitan. Kadang-kadang manusia ni mulut dia terima, hati dia tolak. Itu iman orang munafik. Kharajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dia terima dengan sebenar-benarnya. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Adakah bagi mereka, bagi manusia itu, tandingan-tandingan yang boleh membuat hukum syariat selain daripada Allah? Secara kesimpulan, hukum hakam ni serah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang wajibnya kita sebagai orang Islam kembali kepada perundangan hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar bila dia bertindak pancung orang munafik tadi, dia diberi gelaran juga Al-Faruq, yang membezakan di antara hak dan batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan yang hak dan yang batil, dan kamu menyembunyikan kebenaran hal di dalam keadaannya kamu mengetahui. Ini ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita berhubung dengan orang Yahudi ini mencampur kebenaran dengan kesesatan. Dan hadirin sekalian, bila kita baca hadis, kita akan jumpa bila sebut nama sahabat radhiyallahu anhu. Mana-mana sahabat macam tu.
Sebab bersempena mengikut uslub Al-Quran. Quran kata apa? Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Semua bila disebut para sahabat, semua disebut radhiyallahu an. Tidak ada pun disebut dengan karramallahu wajhah. Bila sampai kat Sayyidina Ali, kenapa nak sebut karramallahu wajhah? Quran ajar radhiyallahu anhum. Mesti ada masalah. Ini maknanya orang yang ada golongan yang terlalu fanatik dengan Sayyidina Ali. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, semua sahabat kita sayang, kita sanjung. Mereka semua ahli syurga. Apatah lagi Sayyidina Ali salah seorang daripada 10 orang yang dijanjikan syurga. Tetapi kenapa dia sahaja disebut karramallahu wajhah, yang lain radhiyallahu anhu? Jadi uslub Quran aja radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sepakat para ulama menyebut hadis-hadis yang sahih kerana banyak maknanya sahabat-sahabat yang mendengar. Berhubung dengan hadis ini didengar daripada Rasulullah. Sayyidina Umar sendiri disebut bahawa ramai daripada sahabat yang mendengar sendiri daripada apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, yang mana Sayyidina Umar itu dia mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Innamal a'malu binniyat. Innama adatul hasrin dipanggil. Adatul hasrin itu maknanya kepung. Hanya sahaja setiap amalan didasari dengan niat. Semua perkara-perkara yang dilakukan oleh orang Islam yang beriman kepada Allah untuk memastikan bahawa ibadat, sesuatu perbuatan itu nak bezakan antara ibadat dengan adat, dia kena ada niat. Ulama buat contoh macam orang duduk di masjid. Dia buat kerja di tengah hari, dia letih, dia duduk di masjid. Dia tak ada niat iktikaf, maka tak dapat pahala. Dia berehat tidur di masjid. Kan ada orang macam tu kan. Kadang-kadang time tengah hari itu, time rehat, dia pergi rehat tidur di masjid, tak dapat pahala. Tetapi orang yang sama, orang yang lain, perbuatan yang sama, duduk dalam masjid dengan niat iktikaf, dapat pahala. Sebab berdasarkan kepada niat dia tadi. Sehari 3 kali orang mandi. Di antara mandi-mandi yang nak didapatkan pahala itu didasari dengan niat. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan biasa dilakukan oleh manusia, itu adat. Nak dijadikan sebagai pahala dipasang niat dengan apa maksud niat-niat di sini? Niat-niat yang dimaksudkan di sini sebagaimana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan, iaitu manusia, melainkan dengan apabila mereka melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Hadirin sekalian, bila membicarakan tentang masalah niat di sini, banyak dikatakan orang Melayu kita bila belajar, orang yang belajar lah, orang tak belajar ni dia tak pening. Orang belajar ni pening sangat. Bila belajar dia sembahyang takbir berkali-kali. Sebab dia kata innamal a'malu binniyat. Hari ni kita nak selesaikan masalah niat ni, jangan jadi was-was. Kadang-kadang kita tengok orang tu dia sembahyang raya ke dia sembahyang mayat. Takbir Allah, 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 tak dapat-dapat. Sebab apa jadi susah sangat? Dia kata innamal a'malu binniyat. Yalah memang Nabi suruh niat, Allah Subhanahu Wa Taala suruh niat. Niat-niat yang dimaksudkan di situ maknanya niat kerana Allah. Tetapi tak apalah, kita raikan pendapat sebahagian daripada ulama, di antaranya Imam Syafi'i dan juga ulama-ulama Syafi'i. Mereka mentafsirkan niat ini qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Qasad sesuatu, lintas sesuatu berserta dengan perbuatan. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita, bila Allah tu maknanya perbuatan kita nak takbir tu, nak sembahyang. Masa itulah dia sebut ta'arud qasad ta'arud ta'yin.
Sahaja aku sembahyang. Sembahyang apa? Fardu. Sahaja aku sembahyang qasar kan, ta'arud. Sembahyang apa? Fardu. Kena sebut fardu ke sunat. Ta'yin fardu apa? Maghrib ke isya ke zuhur itu ta'yin. Sebenarnya yang tu tak sebut dalam hadis. Cuma tak apa, kita raikan pendapat ulama. Kita raikan. Tetapi adakah dengan maksud walaupun kita berpegang dengan mazhab Syafi'i, nak kena takbir Allah, nak bagi masuk tu, tak masuk-masuk. Sedangkan bila sebut niat merupakan lintasan. Apatah lagi kalau sembahyang jamak. Saja aku sembahyang fardu zuhur, qasar serta jamak kepada fardu asar mengikut imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah tak dapat. Bukan kata dapat, tak dapat. Jadi susahlah sebab dia tak, itu kata-kata hati, percakapan hati. Jadi ulama bahas niat itu lintasan. Kita nampak lintas. Kereta duk lalu lalang tu, banyak kereta kan di jalan raya. Nak lintas tu jalan setapak ke ataupun jalan cepat? Kalau tuan-tuan nak kereta banyak tu nak jalan setapak ke ataupun jalan cepat? Mesti lintas tu dia laju jalan. Jadi lintasan dengan masalah niat pun macam tu, syum dia datang. Jadi ulama sebut lintasan ini yang tak ada niat orang yang tidur. Sampai tidur dia tak ada niat. Jangan tidur. Yang keduanya orang gila. Dan juga orang yang pitam. Yang ketiga. Yang keempat ni kanak-kanak yang kecil. Dia tak boleh kuasai. Dia tidak ada niat. Dia nak buat apa saja berdasarkan kepada lintasan. Bukan ada niat hati dia. Berdasarkan kepada naluri dia. Berdasarkan kepada ilham. Niat dia tidak ada. Adapun orang yang dewasa macam kita yang tak tidur, tak pitam, tak gila, tidak kanak-kanak, mesti dia ada niat. Niat itu lintasan hati. Kalau kita tengok di dalam perbahasan empat mazhab berhubung dengan niat ini, di dalam satu kitab Arkanus Salah ala al-Mazahibil Arba'ah. Dia sebut apa dia? Dia sebut tadi mazhab Syafi'i macam tu, kalau ada di sebahagian daripada mazhab nak sembahyang sebagai contohnya, boleh pasang niat dulu sebelum takbir. Okey, saya baca. Disyarat pendapat mazhab Hanafi, disyaratkan berhubung niat dengan sembahyang dengan ketiadaan fasil ajnabi. Maksudnya bila kita pasang niat, jangan ada penceraian yang asing. Apa maksud? Bila saja aku sembahyang fardu isya kerana Allah Ta'ala kan? Lepas tu makan, lepas tu minum, itu tak boleh. Perceraian yang lain daripada perbuatan sembahyang. Ataupun saja aku sembahyang fardu isya, dia niat tadi kan, dia nak sembahyang fardu isya kerana Allah Ta'ala, tiba-tiba dia pergi mandi pula. Lepas dia niat dia pergi mandi, tak boleh. Okey, dia kata di sini yang ini diselangi sesuatu yang bukan daripada solat. Di antara niat dan takbir, antara niat dan takbir sembahyang diselangi oleh perbuatan yang bukan yang merupakan sembahyang. Macam kita termakan, minum, tidur dulu, baru balik takbir. Dia niat dulu, lepas tu tidur, baru takbir. Atau lepas niat, dia pergi mandi. Tak boleh. Di antara niat dan takbir dan murad dengan fasil itu, murad maknanya maksud, perbuatan yang tidak lain, tidak layak dengan sembahyang, seperti makan dan minum, dan lainnya. Adapun apabila bercerai diselangi di antara keduanya antara takbir dengan antara niat dengan takbir dengan perbuatan yang layak dengan sembahyang seperti mengambil wuduk dan berjalan kepada masjid. Maka tiada mengapa dan tiada mudarat. Apa maksud? Selepas dia niat saja aku sembahyang fardu isya kerana Allah, dia terus sambil sembahyang. Lepas tu dia pergi terus takbir, sah. Dalam mazhab Hanafi. Ataupun dalam sambil berjalan tu dia terus niat, tak takbir lagi. Sambil berjalan tu saja aku sembahyang fardu isya kerana Allah tadi kan. Sambil berjalan tu sampai masuk sah terus takbir. Niat masa dalam perjalanan tu. Maknanya niat benda yang suatu benda yang senang. Tak perlu kita duk was-was dalam sembahyang.
Kalau nak dijadikan hujah berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi, maknanya kena ada niat qasad ta'arud ta'yin kan, nak sembahyang. Hadis ini setelah 13 tahun Rasulullah berada di Mekah dalam perjalanan nak pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sembahyang turun bila? Sembahyang berlaku sembahyang 5 waktu berlaku sebelum hijrah. Hadis innamal a'malu binniyat ini kalau kita tengok dalam sejarah berlaku masa ketika hijrah 13 tahun. Setelah 13 tahun Rasulullah berada di Mekah. Ada pun terima sembahyang sebelum tu. Pendapat pertama kata tahun pertama daripada kenabian. Pendapat yang kedua kata tahun yang kelima. Pendapat yang ketiga kata tahun yang ke-10 daripada Nabi diutuskan menjadi Rasul. Tahun yang pertama naik Isra Mi'raj. Kan Isra Mi'raj tu terima 50 waktu sembahyang, dikurang jadi 5. Pendapat yang kedua kata tahun yang kelima naik Isra Mi'raj itu. Pendapat yang ketiga kata tahun yang ke-10. Tak apa kita ambil tahun yang ke-10. 10 tahun naik Isra Mi'raj kan. Itu pun maknanya sebelum berlaku hijrah. Maknanya adakah Rasulullah dan para sahabat sembahyang tidak ada niat? Kerana hadis niat tak ada lagi. Hadis niat tak ada lagi. Menunjukkan bahawa niat itu satu benda yang merupakan lintasan, suatu perkara yang sangat senang untuk dilaksanakan. Setiap orang dia nak buat apa sahaja mesti ada lintasan. Bila dia pegang air nak minum, dia pegang saja cawan nak minum air, automatik, secara langsung. Tak payah dia nak pegang nasi saja, aku nak makan nasi kerana Allah Ta'ala. Automatik dah tu, dia mari niat. Begitu juga sembahyang, dia duduk atas tikar sembahyang atas sejadah. Bila dia duduk atas tikar sembahyang tu nak takbir, dia teringat apa? Dia teringat nak memancing ke masa nak takbir tadi? Teringat nak main bola ke? Nak cerita masalah niat tadi. Kita duduk atas tikar sembahyang, nak takbir tu, dia nak buat apa? Nak memancing ke? Nak tidur ke? Nak makan ke? Nak yahanana ke? Tak ada, nak sembahyang lah. Bukan nak yahanana. Dia nak sembahyang. Jadi susah ke niat tu? Tak ada. Automatik dia mari Allahu Akbar, dia tahu dah. Itulah niat. Maknanya dengan penjelasan ini hadirin sekalian, jangan ada orang yang wah-wah lagi dalam masalah takbir ni. Ini duk takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sembahyang raya ke sembahyang jenazah? Okey. Yang seterusnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka setiap orang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Seseorang itu apa yang dilakukan oleh seseorang, sesuatu perkara, khususnya ibadat yang khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, itu ibadat yang khusus. Kita kata ibadat yang umum ni apa dia? Bagi makan orang, senyum, melahirkan senyuman kepada orang, tolong orang, bantu orang, itu ibadat yang umum. Jadi setiap sesuatu perkara itu, setiap orang itu, untuk memastikan sesuatu perbuatan yang dilakukan itu berpahala, mesti didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kalangan orang yang melakukan ibadat ini, ada jenis 3 kategori manusia. 3 jenis manusia yang melakukan ibadat. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi di dalam mentafsirkan hadis ini. Pertamanya dipanggil orang buat ibadat ini, satu kumpulan daripada manusia, peringkat daripada kalangan manusia ini yang melakukan ibadat. Dia buat ibadat itu kerana apa? Kerana takut kepada neraka, ataupun dia takut kepada Allah. Dia buat ibadat itu bukan kerana lain, tapi kerana takut masuk neraka. Ibadat dia diterima ke tak diterima, tuan-tuan? Sah tak sah ibadat itu? Sah. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut, fattaqun nar allati waqudaha an-nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Quran kata takutlah kamu kepada neraka. Orang buat ibadat kerana takut kepada neraka, ibadat dia sah. Imam Nawawi kata wa zalika ibadatul abid. Orang yang perangai macam tu buat ibadat seorang hamba. Hamba ni dia buat kerja kerana takut kepada Tuhan dia. Takut Tuhan dia tak bagi makan, Tuhan dia pukul dia. Dia buat ibadat kerana takut kat Tuhan dia.
Maknanya daripada kalangan manusia buat ibadat kerana takut kepada Allah ataupun takut kepada ancaman Allah, iaitu neraka. Setengah-setengah orang belajar tasawuf kata, orang tarikat, buat ibadat tak boleh takut kepada neraka. Tak betul. Quran kata fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Quran kata suruh takut. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Walahum azabun azim. Bagi mereka azab yang besar, azab yang dahsyat. Walahum azabun syadid. Inna azab rabbika lasyadidun. Sesungguhnya azab Tuhan kamu sangat dahsyat. Maknanya Quran sendiri suruh takut kepada neraka, takut kepada azab. Tak salah kita buat ibadat kerana takut kepada azab. Tetapi peringkat orang itu dipanggil, disebut oleh Imam Nawawi, orang yang jenis ibadat seorang hamba kerana takut kepada Tuhan dia. Golongan yang kedua yang melakukan ibadat ini, dia buat ibadat kerana nak masuk syurga, nak pahala masuk syurga. Oh, ini sebahagian orang tarikat kata, orang tasawuf kata tak dapat pahala ni. Tak betul ibadat dia. Sebab apa? Buat ibadat nak syurga, tak ikhlas dia kata. Buat ibadat nak pahala, tak ikhlas dia kata. Tak, Quran kata boleh. Sebab apa? Dalam Quran pula juga sebut wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Quran kata. Jadi Quran sebut, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhan kamu dan kepada syurga yang terbentang. Luasnya syurga ini sebagaimana luasnya langit dan bumi. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka tidak salah kita buat ibadat nak dapat pahala, buat ibadat nak dapat syurga. Memang Allah Ta'ala suruh rebut syurga. Sehingga di dalam banyak ayat Quran Allah Ta'ala kempen. Allah Ta'ala kempen manusia yang beriman ini nak syurga ni macam-macam. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin. Allah Ta'ala sebut di dalam surah apa dia? Di dalam surah Al-Waqi'ah. Macam-macam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walahmi tayri mimma yashtahun wa hurun ain ka'amsalil lu'li'il maknun. Berlambak-lambak Allah Ta'ala cerita dalam Quran kelebihan syurga ni. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sendiri kempen buat ibadat ni, kamu nak masuk syurga, syurga ni ada macam-macam. Buah-buah yang tak putus-putus, bidadarinya Allah Ta'ala sebut, orang lelaki celik mata, tengok tak tidur sebut bidadari. Jadi kempen Allah Ta'ala suruh kita buat ibadat kerana syurga begini nikmat yang disediakan. Tak apa, buat ibadat nak syurga tak apa. Ini kategori peringkat yang kedua. Imam Nawawi kata wazalika ibadatut tajir. Jenis orang buat ibadat yang macam ni ahli perniagaan. Dia buat ibadat nak, dia meniaga nak untung. Ada orang buat ibadat nak rugi, buat meniaga nak rugi. Niaga ke keropok lekor ke nak untung. Niaga apa? Niaga apa yang paling cepat habis? Keropok lekor kadang-kadang lambat habis. Niaga apa? Nasi biryani, nasi Arab lambat habis. Perniagaan yang paling sedang dan cepat habis, niaga apa? Niaga ais. Orang tak laku pun dia cair. Orang Perak tu cair. Dia cair. Cepat habis berniaga ni. Tambah musim panas walaupun orang tak beli. Yang ketiga, itu ibadat apa? Orang berniaga mesti dia nak untung. Yang ketiga, buat ibadat kerana nak melahirkan perhambaan kepada Allah. Nak tunjukkan dia ni hamba, tak layak lah, tak munasabah lah, aku seorang manusia ni tak buat ibadat. Dia buat ibadat, dia semata-mata nak melahirkan sifat ubudiyah, sifat perhambaan kepada Allah. Yang ni pun boleh. Imam Nawawi kata sebab berdasarkan kepada hadis bila Rasulullah SAW sembahyang ni dia berdiri lama. Rasulullah ni sembahyang tak banyak rakaat. Rakaat tu dia tak banyak, tetapi dia lama. Bila Aisyah kata laqad ghufirta ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, kalau kamu buat dosa dululah tak ampun. Andai kata kamu buat yang akan datang pun Allah tak ampun. Kenapa pula sangat buat ibadat? Rasulullah kata afala akunu abdan syakura. Adakah tidak aku mahu menjadikan aku hamba yang bersyukur? Oh, maknanya nak melahirkan kesyukuran, bukti kita bersyukur terhadap nikmat Allah, meningkatkan ibadat. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha.
Sesungguhnya sekiranya kamu nak menghitung, nak mengira nikmat Allah Ta'ala, nak bilang banyak mana nikmat Allah Ta'ala, tak terkira, tak terhitung. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Bila nikmat Allah Ta'ala itu banyak, setiap nikmat diperintah, dituntut supaya mensyukuri. La in kafartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sekiranya kamu bersyukur nikmat aku tambah lagi. Kalau kamu kufuri, tak syukur nikmat, ingat azab aku pedih. Yang ketiga, Imam Nawawi kata buat ibadat kerana melahirkan sifat ubudiyah, sifat perhambaan kepada Allah Ta'ala. Secara kesimpulan, ketiga-tiga jenis manusia yang buat ibadat semua sah, semua betul. Tetapi yang paling tinggi sekali, yang termasuk di dalam hadis ini, innamal a'malu binniyat, yang ketiga. Yang ketiga tu kerana nak melahirkan, dia nak tunjukkan dia sikap seorang hamba. Sebagai seorang hamba, mesti dia kena buat ibadat sama Allah Ta'ala, bagi syurga ke tak bagi syurga ke, bagi pahala ke tak bagi pahala, itu cerita lain. Cerita pertamanya, mesti kena buat ibadat sebab dia hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadat kepadaku. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dianggap bahawa dia berhijrah memang kerana Allah dan kerana Rasul. Dia dapat pahala di sisi Allah, kerana apa yang dibuat itu atas arahan Allah dan perintah Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah untuk memperolehi dunia. Ada di kalangan sahabat ini, bila datangnya arahan daripada Allah supaya berhijrah ke Madinah Munawwarah, ada di kalangan segelintir daripada kalangan mereka yang adalah juga niat nak pergi Madinah ni, nak berniaga, nak bercucuk tanam, lari daripada maksud asal. Dan yang kedua, nak berkahwin dengan seorang perempuan, seorang muhajir yang dikenali dengan muhajir Ummul Qais. Dia berhijrah ni kerana perempuan yang dicintai olehnya pergi berhijrah ke Madinah. Dia pergi kerana perempuan tersebut. Perempuan tersebut namanya Ummul Qais. Lalu diberi gelaran muhajir Ummul Qais. Dia berhijrah kerana Ummul Qais. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang berniat nak pergi kerana perempuan yang kihuha untuk dia kahwin ni, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, maka hijrahnya itu mengikut apa yang dia niatkan. Jadi berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, semua ibadat-ibadat yang dilakukan oleh seseorang dan juga perbuatan-perbuatan yang baik mesti didasari dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keseterusnya, hadirin sekalian, bila di dalam hadis tadi menyebut tentang kelebihan, tentang hijrah, tentang masalah pentingnya seseorang itu melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi SAW sebut tentang hijrah ini, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut di dalam beberapa ayat Quran tentang kelebihan hijrah. Di antaranya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad. Beriman sahaja tanpa hijrah, orang itu tak betul-betul beriman kepada Allah. Sebab itu di akhir ayat ini Allah Ta'ala kata, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala kata orang yang terlibat di dalam peristiwa hijrah ini, orang betul-betul kuat iman dia, benar iman dia di sisi Allah, menunjukkan ada sebahagian daripada orang beriman, iman dia tidak benar, iman dia tidak tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kerana tidak terlibat dengan peristiwa hijrah di dalam keadaan mereka mampu, dan bagi mereka itu keampunan dan juga rezeki yang mulia. Orang berhijrah ini, di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala janji pahala, pahala tu dah tentulah dapat pahala, masuk syurga akhirnya. Dalam banyak ayat-ayat Quran cerita akhirnya dijanjikan syurga. Sebab hijrah di zaman Nabi adalah suatu perkara yang wajib, mesti buat, tak buat berdosa. Lalu Allah Ta'ala sebut lagi di dalam banyak ayat-ayat Quran tentang kelebihan hijrah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah
wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allah ghafurar rahima. Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah, niscaya mereka akan mendapati bumi Allah Ta'ala ini luas dan memperolehi kurniaan yang banyak. Ada di kalangan sahabat yang susah miskin dan berada di Madinah, di Mekah Al-Mukarramah ni, bila pergi ke Mekah jadi senang. Mereka terlibat dengan perniagaan, pertanian, dengan ternakan binatang. Binatang mereka boleh membiak dengan begitu cepat, tanaman mereka subur, perniagaan mereka laris. Ini yang dijanjikan oleh Allah. Bila Allah Ta'ala janji, kita wajib percaya. Sebab tu orang biasa, orang baca Quran, orang sebut sadaqallahul azim. Orang Melayu memang suka sebut macam tu kan. Maknanya apa maksudnya? Telah benar kata-kata Allah Ta'ala yang Maha Agung. Telah benar kata-kata Allah Ta'ala yang Maha Agung. Maknanya apa yang benar kata-kata Allah? Semua yang disebut dalam Allah Ta'ala, semuanya benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sekali-kali memungkiri janjinya. Allah Ta'ala kata siapa yang berhijrah pada jalan Allah Ta'ala, dia dapati bumi ini luas. Dia dimurahkan rezeki oleh Allah Ta'ala. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar hijrah daripada rumah dia pada jalan Allah, tiba-tiba dia mati di pertengahan jalan, Allah Ta'ala janji masuk syurga. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Telah berlaku ganjarannya di sisi Allah. Ada di kalangan sahabat yang tak sempat sampai ke Madinah, dia mati. Allah Ta'ala kata masuk syurga. Yang pentingnya dia pergi hijrah tu kerana apa tu? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa masa huraian dan tafsiran kepada hadis tadi sudah sampai, sudah cukup. Jadi saya buka ruang untuk sahabat-sahabat hadirin mengemukakan soal jawab ataupun persoalan yang muskil. Wallahu a'lam. Ya. Berdasarkan kepada umum ayat Quran. Soalannya, ibadat yang khusus tu, niat. Ibadat yang umum seperti pergi kerja, dia bagi contoh tadi. Sama juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka itu diperintahkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas. Kerja sebab apa pergi kerja? Cari rezeki yang halal untuk memberi nafkah kepada keluarga. Pun dapat pahala juga. Apabila disertai dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Ya. Kalau setiap hari lagi baiklah. Setiap hari lagi baik. Apa hukum kita menerima sekolah tahfiz yang diusahakan oleh pengasasnya tergolong dalam geng Jahanana? Atau antara orang yang sering menyebarkan hadis palsu? Jadi kita sedekah tu sedekah dapatlah pahala. Cuma dalam waktu yang sama kita dakwah dia. Sebab orang yang macam ni, dia memerlukan kepada pendedahan, perlukan kepada maklumat. Sebab itu orang yang buat masuk dalam kumpulan-kumpulan yang disebutkan tadi mempunyai niat yang baik, cuma jalan tak betul. Jadi kita tak boleh bermusuh dengan orang. Kita menerang bukan menyerang. Kita derma-derma dalam waktu yang sama, benda ni tak ada yang sunnah ni. Nabi tak suruh macam ni. Berzikir menari-nari ni tak ada. Sujud-sujud atas kaki guru ni tak ada. Adalah peluang kita dakwah. Bagi itu harus dalam waktu yang sama kita dakwah dia. Tetapi kalau kita tak mendekati kumpulan ni, siapa nak dekati? Duk asyik hentam, dia lagi jauh. Siapa nak bagi pendedahan? Siapa nak bagi maklumat? Nabi SAW, kalau kita baca dalam hadis Nabi, dia tak lari pada orang. Orang sesat macam mana pun dia dampingi.
Kita tengok orang Yahudi kan, dia dampingi. Sedangkan Yahudi teruk pada Yahanana masih Islam. Rasulullah dampingi. Dia dekati mereka, lalu dia sampaikan dakwah. Jadi kita ni pendakwah, penerang bukan penyerang. Jangan jadi anggap kita penyerang. Kita ni penerang. Jadi kena dekati semua golongan. Jadi macam mana kita nak tahu amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Dari segi hakikat realiti kita tak tahulah Allah Taala terima tak terima. Cuma kita banyak doa kepada Allah Taala. Walaupun adalah andaian-andaian yang disebut oleh ulama-ulama, maknanya kita rajin buat ibadat sesuatu benda tu, insya-Allah Allah Taala terima. Itu pengharapan kita lah kepada Allah. Hakikatnya Allah Taala tahu. Jadi nak pastikan yang pertama terima tak terima, ikut sunnah Nabi. Sebab Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang sebagaimana aku semayang. Khuzu anni manasikakum. Belajarlah daripada aku sebagaimana melakukan ibadah haji. Segala ibadat mesti ikut Nabi. Insya-Allah bila ada ikut Nabi, syariat yang dibawa oleh Nabi, hukum yang telah ditunjukkan oleh Nabi, disertakan dengan niat yang ikhlas, insya-Allah di sana Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima sesuatu ibadat yang dia lakukan. Jadi ada orang kata disebut, apa salahnya dengan perbuatan mereka itu? Nampak baik, apa salahnya? Tapi tidak mengikut sunnah. Banyak juga orang sebut, apa salahnya, apa salahnya. Mula-mula kumpulan, saya dah sebut banyak kali sebenarnya di tempat-tempat lain. Bila kumpulan ni nak masuk, kita tahulah bagaimana langkah dia. Dia nak bawa ke mana. Macam orang belajar silat, dia masuk ni sumbang ke, okey ke, kita boleh baca dah. Cara dia langkah kita kenal. Jadi kita nampak bila sesuatu perbuatan yang tak ikut berdasarkan apa yang Nabi ajar ni, dia mesti akan jadi kona juga di tengah-tengah. Di tengah-tengah perjalanan itu, dia akan jadi kona juga. Dia akan jadi masalah. Jadi, apa salahnya asalkan perbuatan itu nampak baik? Kadang-kadang memanglah benda tu nampak terang-terang jahat, terang-terang orang kata jahat. Kadang-kadang sesuatu perbuatan yang salah ini, penampilan dia nampak di sudut zahirnya baik. Ini yang disebut talbisul iblis, yang disebut oleh Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Nampak zahir perbuatan zahir itu nampak macam cantik, okey. Tetapi bila tak ikut syarak, dikira tak okey lah, dikira KO. Bukan okey, KO, tak betul, salah. Jangan nampak je baik, apa salahnya asalkan dia niat baik. Niat yang baik tidak cukup untuk dijadikan asas perbuatan itu perbuatan yang berbetulan dengan syarak. Perbuatan yang diterima oleh syarak, yang diakui oleh syarak, dengan niat saja tidak cukup, melainkan dengan pelaksanaan perbuatan itu menepati ajaran syarak ataupun tidak. Adakah kesemua ayat-ayat sifat Allah Ta'ala adalah majhul dari pergi segi bahasa dan istilah? Tidak. Bila berdasarkan kepada ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, wa yabqa wajhu rabbuka zul jalali wal ikram. Ini ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ini kadang-kadang orang takut sangat nak tafsir. Ayat ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Kadang-kadang terlalu berani pula tafsir ayat ini. Kita kembali kepada kaedah usul fiqh. Bila sebut ayat mutasyabihat ini, Allah Taala sebut dalam Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitabi wa akharu mutasyabihat. Jadi ayat Quran ada ayat-ayat berkaitan dengan ayat yang muhkam, yang jelas, yang terang tentang maksudnya. Aqimus solah wa atuz zakah, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ini terang, wajib sembahyang, wajib puasa, 4 perkara yang haram dimakan: babi, darah, bangkai sesuatu binatang ataupun seekor binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Terang. Ayat ini terang, muhkam.
Yang keduanya ayat mutasyabihat yang cerita Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala arsy istawa, Allah Ta'ala duduk di atas arasy, ada tangan dan sebagainya. Bagi ulama-ulama salaf, mereka serah kepada Allah Ta'ala. Ada juga sebagian ulama salaf ni dia takwil, ada. Tetapi majoriti ulama salaf ni dipegang sebagaimana imraruha kama ja'at. Sebagaimana yang disebut oleh Ibnul Katsir dalam tafsirnya, imraruha kama ja'at, memperjalani ayat itu, mengikuti ayat itu sebagaimana dia datang. Kalau dia kata muka, muka. Kalau dia kata tangan, tanganlah. Tetapi kena peganglah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang tu kena fahamlah. Laisa kamitsli syai'. Allah Ta'ala tak sama dengan sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak kufu, tak sama dengan sesiapa. Yang jadi peliknya, sebahagian daripada orang ini, bila sebut Allah Ta'ala duduk atas arasy, kalau macam tu macam kita, kalau ada tangan macam kita. Saya pernah berdebat dengan seorang sahabat daripada Thailand masa saya duduk di Karachi dulu. Dia mengaji pondok lama, saya pun mengaji pondok juga, walaupun tak lama, cuma duduk di pondok lama, pondok Durian. Bila bincang masalah isu akidah ini, kita cerita ada dua pendapat, dua pandangan, salaf dan khalaf. Dia tak boleh terima cara salaf. Dia kata kalau kita kata Allah Ta'ala duduk atas arasy, sama dengan kita. Oh, sikit-sikit nak sama dengan kita. Saya tanya dia, beruk tu ada muka tak? Beruk maknanya monyet. Monyet tu ada muka tak? Beruk ni ada muka tak? Dia kata beruk ni ada muka. Muka beruk macam muka kamu. Tak sama. Tak sama, dia kata. Sampai merah-merah muka nak bertumbuk dengan saya. Saya kata, kalau baharu sama baharu pun tak sama, adakah baharu dengan Khaliq sama? Saya tanya lagi, beruk ada tangan tak? Dia kata ada. Sama tangan beruk dengan tangan kamu. Fahamlah tak sama, mukhalafah. Laisa kamitsli syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terang baru dia faham. Orang Melayu kita susah. Sebab itu saya tidak menolak huraian tafsiran secara khalaf. Secara Asy'ariyah saya tidak tolak sebab ada pandangan. Sebahagian ulama pegang secara khalaf, termasuk Ibnu Hajar dan juga Imam Nawawi. Tetapi kelemahan secara khalaf, kelemahan secara Asy'ariyah ni dia ada kelemahan dia. Semua perkara diukurkan berdasarkan kepada logik. Yang tu saya tak boleh terima. Sebab bercanggah dengan Quran. Ada benda-benda yang kita pegang logik, sampai kita bawa mari Quran hadis pun pakai akal juga. Ni tak guna Sarawak lah, tak boleh terima. Sayyidina Ali sebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalu khuffi aula bil mashi min a'lahu. Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'alal khuffain." Kalau semua perkara yang ada di dalam agama ini semuanya sesuai dengan akal, semua sesuai dengan logik akal, nescaya khuf disapu di sebelah atas, di sebelah bawah. Khuf maknanya stokin. Biasanya stokin dibuat daripada kulit. Yang kotor di tapak kaki, kenapa kita belajar khuf ni? Di dalam bab khuf kita sapu di atas. Sepatutnya kaki dah bawah tapak lah kotor kan. Menunjukkan tidak semua perkara yang ada di dalam agama Islam sesuai dengan akal. Bukan semua sesuai. Bila datang Quran hadis terima je lah, kenapa susah sangat nak terima? Itu yang kita rasa, yang saya tak puas hati, yang tak setuju tu, kerana sampai peringkat itu. Nak pegang secara Asy'ariyah tak apa, ada pendapat. Khalaf tak apa. Tetapi jangan bila bertembung dengan dalil-dalil daripada Quran kita kerah juga. Nak main akal juga, tunjuk Quran nak main akal juga. Ini kelemahan Asy'ariyah. Sampai tak boleh terima Quran ni macam mana? Sedangkan dia dah baca Quran, zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, ayat tu dia baca. Dia duk buat tahlil lagi. Ayat tu dia duk baca dalam tahlil lagi. Quran tidak ada ragu, bila kita baca dia ragu. Yang tu tak boleh lah. Maknanya berhubung dengan ayat mutasyabihat ini, salaf dia peganglah macam mana, macam tangan surah pada Allah Ta'ala. Mata tu Allah Ta'ala tu macam mana? Mata Allah Ta'ala tu macam Juhi Chawla ke? Kajol ke? Maduri Dizit ke? Atau tak usah kenal nama-nama ni. Saya secara kebetulan bila saya duduk di sana, kadang-kadang poster demo ada depan kedai tu, saya tengok, oh ni Juhi Chawla, ini Maduri Dizit. Saya pun tak kenal, tuan-tuan tak usah hafal nama-nama ni. Tuan-tuan hafal nama-nama para sahabat.
Nama sahabat pun tak ingat, Asmaul Husna pun tak ingat, tuan-tuan nak hafal benda-benda macam ni. Tak usah hafal. Jadi, kan mata orang Hindustan ni cantik, lawa besar. Adakah bila sebut mata, macam tu mata? Tak, mukhalafah. Bila disabitkan Allah Ta'ala, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Jangan sama sekali-kali. Kalau kita belajar di dalam usul fiqh, di antaranya Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Karim Zaidan, dan juga Al-Wajiz fil Usul yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili, ataupun Usul Fiqhil Islami yang dikarang oleh Dr. Wahbah Zuhaili juga. Salah dengan khalaf ni sama je maksudnya. Sama-sama nak membersihkan Allah Ta'ala daripada syirik. Sebab apa kalau tangan diterjemahkan kuasa, takut orang awam ni sama menyamakan Allah Ta'ala tangan macam tu, macam manusia. Sebab tu dia takwilkan mata dengan kuasa, penglihatan dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berada di atas arash, Allah Ta'ala berkuasa mengurus mentadbir arash. Betul. Tetapi jangan kita kemukakan Quran, dia nampak hak salah itu salah pula, sedangkan hak salah itu paling tepat. Jadi kedua-dua akidah ni boleh diterima, ulama terima. Jangan kita duk kelahi masalah ini. Cuma bila kemukakan Quran hadis, jangan kita ketengahkan akal kita, logik di depan daripada menerima nas-nas yang datang daripada Quran dan hadis. Okey, ada dalil soalan lain? Adakah terdapat fidyah solat? Tak ada. Fidyah puasa ada. Cuma kama fa'alahu Subki fi aqribaihi. Imam Subki buat sebagaimana yang disebut di dalam I'anatul Talibin. Imam Subki seorang ulama yang berpegang mazhab Syafi'i buat, tetapi tidak ada dalam hadis, tak usah buat. Fidyah puasa ada. Bagaimana nak hijrah? Semata-mata kerana Allah, bukan kerana sesuatu. Jadi hijrah-hijrah yang maksud asal di sini, hijrah berpindah daripada suatu tempat ke suatu tempat. Selepas pembukaan Mekah tidak ada hijrah lagi. La hijratal ba'dal fath walakin jihadun wa niyatun. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi jihad, perjuangan Islam itu mesti berterusan, dan juga niat ikhlas, yang ikhlas itu mesti berterusan. Cuma hijrah di sudut bahasanya bolehlah kita sebut daripada baik kepada yang lebih baik, daripada yang tak baik kepada yang baik. Macam mana? Kena usaha, kena mujahadah, lawan hawa nafsu kita. Bagaimana cara nak mendidik hawa nafsu kita ini daripada baik kepada yang lebih baik, tak baik kepada yang baik. Bila sebut masalah hawa nafsu, orang nak baca pula hadis, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Itu hadis maudhu', tu saya baca. Cuma saya nak ceritakan di sini, banyak bila sebut berkaitan dengan hawa nafsu, jihad hawa nafsu, orang baca hadis ni, hadis maudhu'. Okey, maknanya cara dia bagaimana? Kena mujahadah lah, kena berlawan. Memasak binatang yang belum mati, bagaimana situasinya? Contohnya kerang bakar ataupun rebus. Sebaiknya binatang ini dimatikan lebih dahulu, sebaiknya begitu. Tapi oleh kerana kadang-kadang lambat sangat mati, orang masak juga. Oh, zalim je. Tak apa, kalau dia lambat sangat mati, masaklah. Sebab ulama ambil daripada umum ayat Al-Quran, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala menjadikan setiap sesuatu tu untuk kamu, yang mana kita boleh ambil munafaat kepada sesuatu benda itu. Kalau tidak, nak mancing ikan, zalim. Ambil cacing, kita cakuk dekat mata kail, sakit kan? Tak zalim ke tu? Oh, zalim lah. Lepas tu pula, bila ikan makan, kena pula mulut dia, 2 kali zalim. Nak makan dia, kena pukul dulu, 3 kali zalim. Belah perut dia, 4 kali zalim. Keluar pula 5 kali zalim. Bubuh garam dengan asam, lagi sakit. Kalau macam tu tak makan sampai kesudah, yang tu tak panggil zalim lah. Sebab dia, Allah Ta'ala buat itu untuk kita.
dalam perjalanan pulang ataupun pergi luput pergi kerja, terkadang terlupus waktu solat. Oh, kadang musafir ni terlupa waktu sembahyang. Musafir pun berlaku kerana tertidur, pukul 9 pun terjaga. Macam mana Nabi SAW bersabda, man nama 'anil salah aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada sembahyang ataupun terlupa, teringat sembahyang, kita ni teringat, tak apalah qada dengan zuhur nantilah. Tu tak betul. Terjaga pukul 8, pukul 9, malam tadi tengok bola sepak kan, sampai terlajak tidur. Oi, sudah pukul 8, dah habis dah waktu. Tak apalah qada lah lepas zuhur. Tu tak boleh. Sebab Nabi kata, man nama 'anil salah aw nasiyaha fayusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur daripada sembahyang dan dia terlupa daripada sembahyang, lepas tu dia teringat, masa teringat tu kena sembahyang. Okey, ada satu soalan yang terakhir sebab masa dah nak habis. Ada soalan Ya, sila. Habis yang ni dulu lah, sebab yang ni tanya dulu. Sila. Yang poin 4 ni, lima bukan 4 yang ya. Ya, faham. Apa soalannya? Betul lah. Kalau sesuatu sebenarnya tak apa tepat huraian tu. Semua ibadah dia kena niat. Cuma dia kata ibadah yang tidak disyariatkan. Sesuatu benda yang tidak disyariatkan tidak dianggap ibadah. Sebab Nabi kata man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya huraian tu tak apa tepat lah. Kalau dia ibadah mesti kena niat. Kalau ibadah yang tidak disyariatkan tidak dipanggil ibadah sebab dia tak disyariatkan. Itu tak tepat. Okey, sila. Waalaikumsalam. Bolehkah kalau kita niat solat qasar, kita ikut imam yang solat tamam atau kita pasti dia qasar tamam? Ini kalau kita sedang ada orang sembahyang, kita qasar jamaah. Dia terpulang lah. Dia tak tahulah dia sembahyang apa ya? Ya, okey. Okey, kalau boleh, katakanlah saya niat qasar tadi, tiba-tiba imam tu solat tamam. Artinya masih berbagi dua rakaat tu macam mana tidak? Dan sebenarnya juga jika saya tahu apa jemaah Nabi Imam berbagi dua rakaat, contohnya saya masih usul lupa imam sedang tahiyat awal, kemudian bila bangun kira dua kan, jadi saya niat qasar berdasarkan bagi daripada imam tadi. Boleh. Saya jawab yang kedua dulu boleh. Yang pertama juga boleh. Sebab berdasarkan kepada dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya di dalam kitab Matal au Badrain, dia masalah perbezaan niat kita dengan imam tak apa berbeza. Makmum sembahyang sunat, imam sembahyang wajib. Makmum sembahyang wajib, imam sembahyang sunat, tak apa berbeza di sudut niat. Asalkan sembahyang itu tidak bercanggah, sembahyang makmum dengan imam itu tidak bercanggah di sudut kafiat. Tidak bercanggah di sudut kafiat macam mana? Makmum sembahyang 5 waktu, imam sembahyang jenazah. Itu kafiat berbeza, dia tidak rakaat, tidak ada sujud. Ataupun sembahyang biasa 5 waktu ikut sembahyang gerhana. Sembahyang gerhana dia ada beberapa pendapat lah. Pendapat pertama sembahyang macam sembahyang raya. Pendapat yang kedua ini satu iktidal, satu rakaat, 2 kali rakaat, 2 kali iktidal. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga berhubungan sembahyang gerhana ini 1 rakaat, 3 kali rakaat, 3 kali iktidal. Maknanya itu kafiat yang berbeza. Yang tu tak boleh. Tapi soalannya tadi, niat sahaja berbeza, kafiat sama. Masalah rakaat tak apa. Kalau kita qasar, tiba-tiba dia naik lagi, kita farakah imam. Kita farakah. Tetapi kalau kita agak, kadang-kadang kita berhenti di perhentian kita tak tahulah imam ni dia tamam ke dia tamam ke dia qasar. Tak apalah, kita ikut kita. Kalau dia tamam, kita ikut tamam. Kalau qasar, qasar. Kalau dia tamam dia buat 4 rakaat, kita ikut tamam.
Masalah niat tak apa, walaupun tadi kita niat puasa, tak apa tuan tu. Kita ikut perbuatan imam. Okey, bagi satu soalan yang terakhir untuk muslimat. Ya. Yeah. Dia sembahyang lewat? Ha? Dia tidur dulu lah. Ya. Boleh lah. Saya jawab yang ketiga dulu. Maka boleh. Berhubung dengan, ini last saya jawab. Boleh lah. Maknanya dia bangun dulu, lepas tu dia tahajud kan. Untuk huraian yang lebih lanjut, tahajud ni kita akan cerita bulan depan. Tahajud tu apa maksud? Tempat-tempat pengajian yang kita buat di Taman Impiana tu dah kita sebut. Tahajud maknanya tarkul hujud. Yang tu kita bahas bulan akan datang insya-Allah. Yang kedua tadi berhubung dengan sadaqallahul azim, sadaqallahu maulana ke, ya hanana ke, tak ada sebenarnya benda tu. Benda tu tak ada. Habis Quran habis ha. Ya hanana saya tambahlah. Soalan tak tanya lagu tu. Orang Melayu suka tambah kan. Benda tu tak ada. Soalan yang pertama tadi saya terlupa. Soalan yang pertama terlupa. Nur. Dia tak betul. Di sudut bacaan, di sudut qiraat dia boleh baca. Di sudut nahwu dia boleh baca. Tetapi di sudut umum dia tak boleh baca. Maknanya kalau di sudut nahwu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, narrahim boleh. Tetapi itu bacaan yang syaz. Maka mengikut majoritinya batal bacaan yang syaz itu. Syaz ni maknanya ganjil, asing. Dia kena baca mengikut qiraat biasa. Jadi kalau berdasarkan kepada pendapat sebahagian ulama, sembahyang tu tidak sah, kita farakah. Tapi yang dengar je lah. Yang tak dengar tu tak apalah. Tapi di sudut nahwunya sah, boleh dibaca. Di sudut baringnya. Soalan tertindih. Saya tak kat mana tu? Dah banyak sangat soalan ni. Tak apalah, tanya terus pakai mic. Hukum qauli dalam solat mesti didengar dan di telinga ataupun tidak, berdasarkan pada mazhab Syafi'i wajib, kalau tidak sah. Tuan-tuan boleh rujuk alam atau Al-Badri, Kifayatul Muhtadi, Sabilal Muhtadi, tidak sah. Cuma bila saya baca kitab Syarhul Mumti' yang dikarang oleh Dr. Saleh Utsaimin, dia kata memang ada pandangan macam tu. Tetapi Nabi tak sebut. Jadi bila Nabi tak sebut, taklah wajib. Nak baca bagi dengar-dengarlah. Yang pentingnya kita baca tu betul. Nak tahu betul tak betul, bukan ketika sembahyang tu kita test. Test ni di luar sembahyang, depan guru. Bacaan kita tu macam mana? Ini duk baca bismillah. Bismillah dia test dalam sembahyang tak betul. Dia duk ulang-ulang perbetulkan bacaan dalam sembahyang tu salah. Dalam sembahyang ni baca sekali saja. Nak test di luar, depan tok guru. Maka pendapat ada. Tetapi hadis ada. Jadi tak dengar pun tak apa. Kalau nak dengar untuk sendiri-sendiri, ini kadang 4-5 orang duk dengar dia baca, tu tak betul. Sampai orang jadi apa dia panggil? Ganggu orang sembahyang. Yang tu tak boleh sampai ganggu orang haram lah. Jadi baca untuk kalau nak dengar betul, nak pegang pada mazhab Syafi'i kita, bagi dengar lah hujung-hujung telinga, dia kata pelan-pelan. Jangan bagi orang dengar, orang lain dengar. Tetapi pendapat yang kuatnya tak perlu. Sebab dalil-dalil ni kena tengok apa yang disebut oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Nabi ada sebut tak benda tu? Tak ada sebut. Pendapat yang kuatnya tak perlu. Tak perlu sampai kita dengar ke telinga. Asalnya kita zon bahawa bacaan kita betul. Nak tahu betul tak betul, maknanya perbetul di luar sembahyang tu.
Baca betul, okey depan qori, depan tok guru kata okey, tak apalah dalam sembahyang baca sekali aja. Wallahu alam. Saya rasa cukup dulu setakat itu. Insya-Allah ada kesempatan, ada ruang, dipanjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala kita jumpa lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.